Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muqallibil umur wa musarrifid duhur, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin badril budur wa ala alihi wa sahbihi zawil fadlil masyhur, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li qadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala mu'allif al-imam qutbul ulum Abu Hamid al-Ghazali radhiyallahu anhu ardahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid darin amin. Berkata tuan pengarang kitab Bidayatul Hidayah al-imam Abu Hamid al-Ghazali, yang diterjemahkan oleh almarhum birahmatil hayyul qayyum Syekh Fahmi Zamzam al-Makki al-Fahmi Zamzam al-Maliki. Semoga Allah merahmati roh beliau, melimpahkan rahmat ke atas roh beliau. Muka surat 48 ya. Sampailah kata-kata beliau, dan yang mafhumnya, dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan kau baca di sepanjang hari. Faham tuan-tuan ya? Imam Ghazali pesan, dalam hidup, dalam harian kita mesti fikir untuk susunan waktu. Mau hidup, mau ada timetable. Hidup mau ada apa bahasa Melayu timetable? Jadual harian, jadual lepas subuh apa nak baca. Wirid yang berupa wirid makan-makan. Kita timetable kita makan. Lepas subuh mau pergi kat mana? Pukul 10 mau pergi kat mana? Bolehlah, tak kisah, tapi yang penting kita mesti ada jadual wirid. Pentingnya wirid ini sehingga disebut oleh satu wali besar al-Imam Al-Qutub Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggaf, man lam yakun lahu wirid fahuwa qirid. Man lam yakun lahu wirid fahuwa qirid. Siapa tak ada wirid maka dia monyet. Wirid sesuatu yang kita baca berulang-ulang, hari-hari baca. Contohnya ya latif 129 kali setiap hari. Setiap lepas subuh, setiap lepas maghrib. Itu wirid. Besok kita baca lagi. Ada orang wiridnya Quran satu juz, besok satu juz, besok satu juz. Ada orang wiridnya Quran. Ada orang wiridnya hari-hari khatam. Ada. Hari ni khatam, besok khatam, hari-hari khatam. Wiridnya Quran. Seperti Sayyidina Uthman, hari-hari khatam. Tetap dalam witir khatam. Itu wirid Sayyidina Uthman. Ada yang wirid la ilaha illallah satu hari 70,000 satu hari. Ada yang wiridnya selawat satu hari 10,000, 100,000, 40,000. Itu biasa. 1,000 paling kurang lah, atau 300 pulang. Ada orang wiridnya biasa-biasa saja 10. Selawat apa? 10 pagi, 10 petang. Okey lah. Ada juga wirid. Hidup mesti ada wirid. Zikir yang kita baca berulang kali hari-hari. Siapa yang tak ada wirid, dia monyet. Kata Al-Imam Al-Qutub Abdul Rahman bin Muhammad As-Saggaf radhiyallahu anhu. Dan dengan wirid ini datanglah warid. Bila kita kuat berwirid, akan datang warid. Ada wirid, dengan wirid mendatangkan warid. Warid itu apa? Sesuatu anugerah-anugerah dari Allah yang datang kepada kita. Macam-macam warid ni. Kadang-kadang kita dapat kelebihan-kelebihan yang kita tak sangka. Kadang-kadang kita dapat tengok keajaiban berkat wirid itu. Ada perempuan yang mewiridkan bismillah. Ambil barang bismillah, bismillah. Letak barang bismillah. Semua bismillah, bismillah, bismillah. Berkatnya itu dapat warid. Apa yang datang kepada dia, apa benda yang dipegang, semua pernah ular dia pegang jadi duit. Panjanglah cerita dia tu kan. Ada cerita dia. Ketika suaminya nak celakakan dia, letak ular berbisa dalam kantong yang asalnya duit. Tapi berkat dia wirid bismillah, dia pegang ular jadi duit. Itu keajaiban yang datang. Tak mungkin kita dapat didatangi warid ini kalau kita bukan ahli wirid.
dah berwirid lama, apalagi wirid tu dia dah baca puluhan tahun. Dah wirid, insya-Allah nampak pasti tu. Cepat atau lambat. Jadi hendaklah kau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang akan kau baca di sepanjang hari. Tentukan, lepas subuh apa nak baca, lepas zuhur apa nak baca, jam sekian apa nak baca, supaya dapat engkau menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab ketaksiranmu. Kadang-kadang wirid bila kita dah buat timetable, kita dah buat jadual, kita tertinggal. Contoh kita dah tulis, dah program dah, lepas subuh aku nak baca sekian, itu Quran, tiba-tiba tertidur. Ataupun sebab ada hal, ada orang datang ke, kita tak dapat buat. Itu katanya tujuan kita buat timetable tu, bila kita terlangkah, terskip, tertinggal, kita qada. Dapat sempurnakan yang luput dari sebab ketaksiran. Ketaksiran tu kecuaianmu. Mesti qada lah tuan-tuan. Wirid mesti qada. Tu disiplin. Qada ni tujuan disiplin. Nabi SAW menunjukkan, Nabi SAW kalau ada wirid-wirid malam yang Nabi tertinggal, mungkin sebab keletihan atau terlupa, akan diqada sebelum zuhur. Disebut dalam hadis, siapa yang tertinggal wirid malamnya, maka dia mengqadanya sebelum zuhur, maka dia dikira melakukannya di waktu malam. Jadi pahalanya tetap sama. Jadi wirid malam segera diqada sebelum zuhur, pahalanya sama. Itu biasa. Tertinggal wirid ni biasa, tapi mesti diqada. Itu sunnah mengqadanya. Dan taklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari, dan taklah pula engkau berniat jaga diri sepanjang hari macam mana supaya tidak buat maksiat. Fikirkan. Kena rancang ni tuan, kena rancang. Apa cara dia? Jangan suka jumpa kaki borak kan. Jangan suka lepak dengan kaki ngumpat. Kita plan benda tu. Jangan kita ikut flow je kan. Apa jadi tak. Kita kena rancang diri kita sendiri. Kita yang atur diri kita. Dan hendaklah pula engkau berniat membuat sebarang kebaikan kepada orang-orang Islam. Pagi-pagi je dah niat nak buat baik. Nak buat baik apa sajalah, nak tolong orang ke, nak ziarah orang ke, buka je Facebook pagi-pagi niat nak cari, mungkin ada orang minta derma ni kan. Sumbanglah sikit sebanyak. RM10 ke kan. Banyak kan dalam Facebook kan, minta-minta kan. Minta bantuan ni, bantuan tu. Bagilah niat gitu. Dengan Facebook je kita boleh, dengan handphone je kita boleh dapat pahala pagi-pagi. Jadi buka handphone tu pasang niat. Bukan asal buka je ikut adat tak, pasang niat. Ambil je handphone capai apa benda aku boleh dapat manfaat daripada hari ni kan. Kadang orang share ilmu-ilmu yang manfaat, itu niat nak cari ilmu. Ataupun ada orang share minta bantuan, niat nak bantu orang. Maka insya-Allah semua itu mendatangkan manfaat pahala kepada kita. Awal hari ini semua kita niatkan. Dan taklah kau berazam bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah. Ini awal hari, ini pagi ni. Pagi-pagi lepas subuh tu kan, sampai kita tafakur, termenung duduk tu, pasang niat-niat begini. Sebab kita tak tahu, kita mungkin umur kita tak tahu, mungkin insya-Allah semua orang panjang umur. Tapi kita tak tahu. Tahu umur kita sampai bila? Mungkin zuhur kita dah tak ada. Tapi bila kita dah niat, Allah dah bagi pahala penuh. Macam dah buat. Jadi ulama selalu pagi-pagi dah pasang niat yang baik-baik. Sama ada kita dapat buat, tak sempat buat, Allah bagi pahala dah. Niat dulu. Banyakkan niat. Pagi-pagi ni dia ajar kita banyakkan niat. Ini jarang orang buat tuan-tuan. Kalau tak dibimbing begini, kalau tak diingatkan begini, memang kita rugi banyak. Padahal kita boleh untung besar. Niat dulu dah dapat. Niat orang Islam, kita niat niat sungguh-sungguh nak buat lah. Mana kalau ditakdirkan kita sempat buat, kita buat. Bukan rasa niat tapi tak nak buat, itu memang tak dapat apa. Memang niat sungguh-sungguh ni. Aku niat, kalau sempatkan aku nak begini, sempatkan aku nak begitu. Pasang niat dulu untuk dapatkan pahala siang-siang. Bila kita buat, nanti Allah ganda 10 kali ganda. Bila buat, betul-betul buat, Allah gandakan 10. Ini dia ajar kita dapat pahala senang-senang saja. Tersebut dalam hadis, niyatul mu'min khairun min amalih.
niat orang beriman kadang-kadang lebih baik daripada amal dia sendiri. Sebab bila kita niat sungguh-sungguh nak buat, Allah bagi pahala penuh. Tapi bila kita buat, belum tentu dapat pahala tau. Sebab bila kita dah buat, kadang-kadang datang riak, atau tengah buat tu datang ujub, penyakit-penyakit tengah, habis, angus. Bila buat, kita mengaji Quran, kita niat nak ngaji Quran, baru niat, insya-Allah besok aku nak baca 5 lay support. Niat, malam dah niat contohnya kan. Dapat dah pahala tu. Pahala baca Quran 5 lay sempurna. Ditakdirkan subuh kita meninggal, pahala dah dapat dah. Okey, ditakdirkan subuh kita hidup, kita pun ambil Quran baca. Tengah-tengah baca tiba-tiba rasa kerek. Datang. Dalam kampung ni rasa yang baca 5 lay aku seorang. Habis, angus. Angus. 1 sen tak dapat. Tu kata Nabi. Tu kata Nabi SAW. Niat kita tadi malam tu lagi baik daripada kita buat. Kadang-kadang hati-hati. Bila dah buat pula nak kena jaga. Bila dah buat nak kena jaga. Tapi bila dah niat, sungguh-sungguh nak buat, tak sempat buat, dah dapat dah. Belum buat lagi, dah dapat dah. Tapi satulah. Tapi sempurna. Itu pentinglah kita ni memperbanyak niat. Sehingga ulama tulis kitab khas, Kitabun Niat. Satu ulama Yaman, Syekh Habib Sa'ad Al-Idrus. Beliau tulis satu kitab khas, namanya Kitabun Niat. Cerita niat dia. Allah, niat contohlah, niat pakai ni. Ni saya selalu pakai ni kan. Ni bukan asal pakai tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dia beli cantik, nampak cantik pakai. Asal pakai. Ulama kita pakai ni je, saya tak ingat berapa banyak niat dia orang. Macam-macam niat. Pertama ikut sunnah. Nabi sentiasa di bawahnya ada ni, dipanggil rida. Orang putih panggil shawl, Melayu panggil selendang, Arab panggil rida. Nabi ada sentiasa kalau keluar ni 3 kain ada di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di atas bahu dipanggil rida, di atas kepala dipanggil serban, dan di atas serban dipanggil toilasan. Dia pakai serban, pakai sukup lagi tu, macam imam Mekah. Ini 3 jenis kain yang selalu selain jubah lah, yang ada di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah rida. Sehingga Imam Syafi'i kata ini rida punya sunnah lebih hebat daripada serban. Sebab disebut kalau tak ada rida, carilah tali kasut pun tak apa. Tali kasut kan panjang kan, gantung kata niatkan ganti serban semayang. Niatkan ganti apa? Ganti rida. Satu, mana ni sentiasa ada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah lama tak ada, maka ada sahabat tolong buatkan. Dia beli kain, dia rajut apa, dia tenun-tenun, lepas tu dia hadiahkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok lama Nabi tak ada. Sebab yang kat bawah Nabi ramai orang minta. Ada badui tu main sentak je. Badui, orang sakai kan. Main sentak sampai lelas. Orang kata apa ni, lecet leher Nabi. Ada Nabi tu ada jenis kain, ada yang jenis kain kasar kan. Pakai macam ni, bila orang sentak merah. Kasar badui. Nabi tak kisah. Tapi faham orang badui, orang sakai. Nak ambil je, nak dia rentap je gitu. Nabi bagi aku. Jadi kadang tak ada, sahabat tengok tak ada yang tolong buatkan. Ada satu perempuan buatkan Nabi SAW. Dia tenun ke apa, atau dia hadiahkan. Nabi pun terima. Terus Nabi pakai atas bahu. Bahu letak atas bahu, datang satu sahabat, ya Rasulullah, boleh minta? minta yang atas. Sahabat dia tengok je. Nabi Masya Allah, maqala la. Nabi tak pernah kata tidak kalau orang minta. Nabi ni siapa pun minta, marhabat, lagi terus. Ini wali-wali ramai yang begitu. Kalau orang cakap cantik ustaz punya selendang, nak ke? Tak ada, tanya je, tak cakap je. Ambil. Ramai wali-wali saya jumpa gitu. Puji je, terus bagi. Tak heran langsung. Dia pun bukan dia beli, orang bagi. Nabi gitu, bau letak tak bau. Datang satu sahabat minta. Ambil, bismillah. Sahabat lain jumpa dia terus, kau ni tak ada akal lah. Kau dah lama tengok Nabi tak ada pakai kan, bau tak bau kau dah minta. Apa kata sahabat? Aku minta bukan untuk aku, bukan suka-suka, kata sahabat. Aku nak buat kain kapan, kata sahabat. Selendang Nabi itu berkat, walaupun baru sekejap duduk atas bahu, tapi dah bersentuh dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat. Aku nak buat kain kapan.
Bukan aku nak pakai sangat pun. Akhirnya betul. Dia simpan je. Bila dia mati, wasiatkan anak dia supaya balut jenazah dia dengan selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat sungguh. Ada pun kanan atau kiri bebas. Memang kalau kita baca Nabi SAW suka bertayamun, suka mengkanankan. Boleh letak sebelah kanan, boleh juga sebelah kiri, tak ada masalah, bebas. Yang penting antara function rida ni bila kita sembahyang, dalam hadis sebut kalau kita sembahyang inguh meleleh, kan? Inguh tengah orang yang sesemua kan, kadang inguh meleleh. Maka dalam hadis sebut Nabi SAW akan lap kurang gitu. Tak boleh jatuh masjid. Kalau jatuh dalam masjid haram. Kadang kita biar leleh jeje gitu. Ini fungsi dia. Lap. Lepas tu gitu. Banyak satu dia antara, bukan suka-suka letak ni, banyak function ni lagi. Jadi masa pasang tu macam-macam niat ulama yang alim ni, yang macam-macam dia niat macam-macam. Mungkin ada 10 niat, 10 pahala je dapat dah. Hanya letak kain lidah atas bahu. Kedua, pertama tadi nak ikut sunnah kan. Ikut sunnah. Nabi pakai lidah, aku pun pakai lidah. Niat nak hidupkan sunnah. Niat nak hidupkan sunnah. Di akhir zaman ni kalau hidupkan sunnah, pahalanya 100 orang mati syahid. Ni perempuan boleh amal ke tidak? Kat rumah boleh lah. Ni perempuan ni bukan sunnah perempuan, ni sunnah orang lelaki. Perempuan galakkan suami. Perempuan galakkan suami pakai. Maka pahala suami pakai, perempuan dapat. Jangan perempuan pula pakai. Ini bukan pakai yang perempuan. Ridak seperti orang lelaki je ni. Macam habib-habib kita selalu pakai. Bukan habib, Nabi pakai. Niat. Kemudian apa lagi? Kegunaan dia. Bila tak ada sejadah, kita boleh buat sejadah. Bila ada orang meninggal tengah jalan aksiden, kita boleh buat tutup. Bila ada air tumpah, kita boleh buat lap. Macam-macam manfaat kita nak tolong orang dengan kain selai ni. Bila panas boleh buat apa? Payung. Ketika Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, panas. Maka orang bingung, orang asal kan tak kenal Nabi, mereka dengar cerita je. Tapi tengok Abu Bakar handsome, Nabi Muhammad handsome, mereka confused, mana satu Nabi ni? Dan mereka bingung nak salah siapa ni kan. Dua-dua handsome. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar perasan, cepat dia ambil ridak dia, dipayungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru orang tahu yang dipayungkan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fungsi dia. Kalau ada orang kepanasan, kita boleh teduhkan. Niatkan semua tu, dapat pahala. Kalau tak tahu niat, letak je, ya Allah, aku pakai ni seperti mana salafus soleh niat. Mereka ada puluhan atau ratusan niat mungkin yang baik-baik, maka kita dapat. Itu paling simple. Kalau tak tahu, niat gitu je. Ya Allah, aku pakai ni selendang ni dengan niat seperti ulama-ulama yang soleh-soleh dulu ni niatkan. Dapat dah. Kalau mereka ada 10 niat, kita dapat. Dia tulis itu. Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Ali bin Abu Bakar Sakran, satu wali besar Yaman. Dia menikah tak kurang 200 niat. Masa dia menikah 200 niat dia. Tuan-tuan dulu nikah niat apa? Masa nikah dulu apa niat? Niat apa Dah tak ingat. Apa niat dulu? Masa menikah dulu apa niat? Habis-habis nak ikut sunnah. Habis-habis kita kata sunnah kan. Nabi kata nikah sunnah. An-nikahu sunnati. Nikah tu sunat aku. Kita pun ikut sunnah je lah. Kedua, niat untuk apa? Biasalah yang standard orang sebut. Jaga daripada maksiat. Nak jaga daripada zina. Lagi? Lagi apa? Nak apa? Nak zuriat. Nak apa anak. Lagi? Tu je. Tiga je lah. Habib Ali Abu Bakar Sakran ni 200. Tak kurang, lebih mungkin. Allah. Saya sebelum nikah sempatlah kaji, cuba cek-cek je, dapatlah 20 lebih. Dapat 20 lebih. Saya kata, ya Allah, tak tahu alim sungguh ni. Ni orang ni alim sungguh ni. Sampai boleh sampai 200. Maka dia menikah tu pahala juga macam kita. Kita nikah dapat 3 pahala je lah. Dia 200, mungkin lebih. Itu yang dapat dikesan 200.
Antaranya saya sebut antaranya. Mungkin sebab tu faham aja, sebab tak perasan. Sebab kita antaranya ya Allah, aku niat, aku nikah ni, aku nak nanti lepas nikah aku nak sembahyang sama isteri aku. Aku nak tahajud dengan isteri aku. Sebab dalam hadis sebut, apabila satu orang bangun di tengah malam, kemudian dia kejutkan pasangannya, ketika pasangannya degil, dia renjis air di muka pasangannya, akhirnya keduanya bangun dan solat berdua bersama-sama, dapat rahmat, doa rahmat dari Nabi SAW. Ini tak kahwin boleh buat? Tak boleh, kena kahwin lah. So niat kahwin untuk tu, dia niatkan, lepas kahwin aku nak tahajud dengan bini aku. Tu dah keempat, dah empat. Yang kelima contoh kan, aku kahwin niat apa lagi? Dalam hadis sebut, rahimallahu mra'an an laqa sautan liyu'addiba bihi ahlahu. Semoga Allah merahmati, kata Nabi SAW, seorang suami yang menggantung rotan, menggantung cemeti di dalam rumahnya untuk mendidik anak isteri dia. Jadi aku niat kahwin ni, lepas kahwin aku nak beli rotan gantung kat rumah. Tak kahwin boleh? Nak buat apa? Jadi masa akad tu dia dah niat dah. Lepas kahwin ni siap aku beli rotan gantung. Gantung je, bukan sebat, gantung je. Nak dapat doa Nabi. Nabi kata Allah doa, Nabi doakan rahmat. Dirahmatilah seorang yang menggantung rotan atau tali cemeti. Dalam hadis sebut cemeti lah. Orang Arab punya rotan cemeti. Ya, kita rotan lah. Jadi tapi buat betul, lepas kahwin beli rotan. Gantung untuk didik anak isteri. Tak sembahyang kau tak tutup aurat. Ingat, nampak tu tunjuk je jangan rotan betul. Walaupun dibenarkan dalam Islam, suami boleh pukul isteri, asalkan tidak mencederakan. Apalagi anak, tak sembahyang, umur 10 tahun boleh disuruh rotan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyaklah, aku ingat aku niat kahwin ni dengan niat supaya aku nak pegang tangan isteri aku. Sebab dalam hadis kata, apabila seorang suami pegang tangan isteri dia, berguguran dosa-dosa dari celah jari keduanya. Tak kahwin boleh buat? Tak boleh, kena kahwin dulu. Niat kahwin untuk tu, nak cari pahala, nak gugurkan dosa tangan dengan pegang tangan isteri. Tapi lepas kahwin buat, jangan tak buat kan? Jalan pegang tangan isteri, nak tidur pegang tangan isteri. Begitu saja sudah gugur dosa-dosa tangan kita. Apalagi dalam hadis, siapa-siapa pasangan yang melihat kepada pasangannya dengan kasih sayang, Allah pandang keduanya dengan kasih sayang Allah. Tak kahwin boleh buat? Tak boleh, kena kahwin. Aku nak kahwin sebab nak tu. Aku balik lepas kahwin ni, aku nak tengok isteri aku dengan kasih sayang. Tengok dengan kasih sayang, bukan menyampah, dengan kasih sayang. Suami juga sama, isteri juga sama. Nanti Allah pandang dua-dua dengan kasih sayang Allah. Dalam hadis lain disebut, wa man nazarallahu ilaihi la yu'adzibuhu abada. Siapa yang Allah sudah pandang kepada dia, Allah tidak akan azab selama-lamanya. Ini aku nak. Itu sebab aku kahwin. Itu berapa? Beratus. Semua daripada hadis. Hadis-hadis rumah tangga lah maksudnya. Nak cerita. Itu tentang niat kahwin saja. Semua orang alim kahwin tak sama nilai dia dengan orang awam kahwin. Pahala dia beza. Kita kahwin juga, dia orang kahwin juga, tapi pasal apa dia punya pahala menggunung? Kita pahala kahwin kita kecil je. Niat yang menyebabkan itu. Itu penting niat. Niat belajar ni kan panjang. Saya start tadi panjang. Dalam bahasa Arab lah. Iaitu ta'allum wa ta'alim, itu daripada wali besar. Niat sebelum belajar je berdikit. Kita datang niat belajar ni apa? Mungkin niat belajar je lah. Yang saya baca tadi berdikit ulama aturkan apa sebab aku datang mengaji ni kan, dengan tujuan ni. Lagi banyak kita niat, lagi banyak pahala kita dapat. Segala apa pun, kalau pandai niat, Masya Allah, banyaklah pahala kita. Itu bila aja. Dan kalau boleh ini semua di awal hari, sebab kita tak tahu kan apakah kita boleh hidup lagi selepas itu. Tapi bila sudah niat, Allah telah beri pahala yang besar, pahala yang sempurna. Kemudian dia kata apa lagi? Dan hendaklah engkau niatkan membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya. Dalam engkau berazam bahawa engkau di sepanjang hari tidak akan membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah, dan dalam engkau niatkan
membuat ketaatan yang termampu engkau membuatnya, dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dalam banyak-banyak amal kita cari yang paling hebat. Rancang, maknanya kita disuruh merancang kita punya amal ibadat sepanjang hari. Dan dalam kau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Apa-apa kena rancang, kena atur. Nak buat benda baik ni bukan main terjah aja tuan-tuan. Semua kena rancang. Nak buat benda baik kan, dia kena rancang betul-betul. Bukan main tergah, main terjah aja, tidak. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat. Itu sebab dia suruh niat siang-siang. Bila dah niat, tunggu lah. Kalau masih ada umur, buat. Kalau tak ada umur, dah dapat dah. Jangan pernah yakin kita boleh hidup sampai ke petang. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Bila kau masuk waktu pagi, janganlah tunggu petang. Bila masuk waktu petang, jangan tunggu pagi. Buat cepat. Buat kerja jangan bertangguh. Benda yang boleh buat pagi, buat pagi. Jangan tangguh sampai ke petang. Sebab kita tak tahu bolehkah kita hidup sampai ke petang. Wallahu alam. Benda boleh buat sekarang, jangan buat besok. Jangan suka bertangguh-tangguh. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bertangguh, siaplah. Besok dah ada kerja besok pula. Dah double. Ya, lagi dah lusa dah ada kerja dia pula. Akhirnya apa semua tak buat. Jangan yakin kita ni boleh hidup sampai ke petang contohnya kan. Sentiasa mati tu boleh datang bila-bila. Cuba tetap kita mohon kepada Allah, sangka baik kepada Allah, Allah panjangkan umur kita insya-Allah. Dan bahawa kematian itu bila-bila masa boleh datang, memutuskan segala rancanganmu itu. Ini nak kena selalu ingat. Ingat begini je dapat pahala dah. Ingat mati. Ingat mati saja sudah dapat pahala. Dalam hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kata, siapa boleh ingat mati 20 kali sehari. Wow. 20 kali sehari banyak juga kan. Ingat mati 20 kali sehari, maka dikurniakan Allah pahala mati syahid. Kalau mati dapat pahala mati syahid. Itu ingat mati, ya Allah. Ingat kematian. Sama ada tengok kubur, pergi ziarah kubur, ingat mati dah. Tengok uban je dah boleh ingat mati tuan-tuan. Sayyidina Umar tu masa muda, dia lantik petugas khas. Setiausaha khas ke kita pegawai khas. Yang ketua menteri ada pegawai khas dia kan. Sayyidina Umar tu masa muda ada pegawai khas. Apa kerja pegawai khas ni? Ingatkan mati. Cerita mati kat dia hari-hari. Dia suruh, kau aku lantik, kerja kau cerita mati je dengan aku tu, cerita kubur, cerita azab kubur, cerita mati je aku. Sayyidina Umar ni sahabat begitu. Ni padahal ketua negara. Kalau dia nak kaya, boleh kaya sekaya-kayanya. Tapi apa yang kita tahu, Sayyidina Umar, Masya Allah, habis rakyat dia kayakan. Rakyat yang dia kayakan. Dia seadanya. Tidur bawah pokok tuan-tuan. Sayyidina Umar tidur bawah pokok je. Sampai satu orang daripada mana, daripada Rom ke Parsi datang nak jumpa, utusan diraja kan, datang nak jumpa. Tengok satu orang tidur bawah pokok, tanya, boleh tuan tanya, boleh tahu di manakah istana Umar yang terkenal itu? Dia fikir Umar raja Islam mesti ada istana macam raja dia. Dia tak tahu yang tidur tu Sayyidina Umar. Boleh saya tanya, di manakah istana Sayyidina Umar yang terkenal itu? Oh, Sayyidina Umar bangun kata, Umar yang terkenal, istana Umar tak terkenal, dia katakan. Yang terkenal Umar kau tanya semua orang kenal kan? Istana dia tak terkenal. Oh, tak ada istana, tidur bawah pokok. Akulah Umar, tercengang dia. Raja tidur bawah pokok. Cengang tu Sayyidina Umar. Jadi petugas harian hari-hari cerita duduk dengan dia, tuan, ingat mati tuan, kita ni hidup sementara. Agaknya lah saya rasa kan, tak tahu skrip dia apa kan. Ingat mati tuan. Bila kita ingat mati kan, semua angan-angan musnah kan. Yang rasa nak kahwin seorang lagi, bila doktor kata awak tinggal 3 hari je, cancel. Kan? Yang ada perasaan nak buat banglo lah 2 tingkat. Doktor kata awak tinggal 2 jam je lagi, cancel. Kan? Tu penting ingat mati supaya memotong panjangnya angan-angan dia panggil. Manusia ni kan penyakit dia kan tulul amal. Panjang angan-angan. Umur dia pendek tapi angan-angan dia panjang. Umur dia pendek
Dia punya angan-angan menjangkau umur dia. Nabi tak suka, Nabi larang itu. Bahaya ni, masalah. Padahal kamu tu kena memikirkan akhiratmu, bukan duniamu. Dunia ni kamu akan tinggal. Sayyidina Umar tu begitu, kerana biar tak terliur, tak tergiur dengan kemewahan tu. Walaupun masa itulah Rom jatuh tangan dia, bawah kaki dia kan. Parsi jatuh bawah tapak kaki dia. Kekayaannya yang cakap. Dia pula kaya boleh kaya, tapi semua dia kayakan rakyat. Sebab dia tahu dia mungkin tak lama. Sebab ada tu kau ingat kan, hari-hari tu kerja harian tu, tuan kita ni tak lama tuan, hidup paling mungkin 60 tahun. Itu pun kalau ada subsidi kan, tak tahulah apa ayat dia kan, pandai lah dia tu. Memang dia digaji khas untuk tu. Tiba-tiba satu hari Sayyidina Umar sikat rambut, nampak sengit ada putih, sengit ada putih. Uban, dah beruban aku ni, dah tua aku ni. Terus panggil petugas khas tadi, you are fired. Bahasa kita lah, anda dipecat. Sekarang anda ditamatkan perkhidmatan. Pasal apa tuan? Pasal apa tuan? Dah tak payah, hari-hari dah ada orang ingatkan aku. Apa dia? Hari-hari tengok cermin kan, nak keluar rumah, nampak uban, alamak dah dekat dah. Nampak lagi selai, lagi dekat dah. Sorry terima kasih banyak, perkhidmatan anda selama ni cemerlang, agak tak tahu apa layak dia. Dia pecat. Sebab apa? Dah ada tu kau ingatkan aku. Apa dia? Uban. Sebab uban jangan cabut. Uban jangan dihitamkan. Sunnahnya diwarnakan dengan inai lah, sunnah. Tapi inai tu masih tahu itu uban lah. Sebab Nabi kata asyaibu nurun yaumal qiyamah. Uban ni cahaya di hari kiamat. Siapa paling banyak uban, terang kepala kau besok. Jadi uban ni umpama Sayyidina Umar dah tengok cermin pagi-pagi je, nampak Allah dah dekat dah. Besok tambah lagi, dekat dah. Dekat dah. Kata istilah ulama, uban ni apa? Kad jemputan. Kad jemputan ke mana? Bukan jemputan kahwin, jemputan mati. Allah bagi satu uban, mana satu kad sampai dah. Dijemput hadir ke mana? Kematian. Tambah lagi, dapat kad lagi. Waduh, bertalu-talu kad sampai. Kalau dah bertabur tu kepala ni, siap, memang tunggu masa je lah. Tunggu masa, kad dah penuh atas kepala tu. Kad jemputan mati. Maka bayangkan, kalau berapa kali kita tengok cermin, berapa kali kita tengok uban. Kalau dapat 20 kali sehari, macam perempuan kan suka tengok cermin kan, kejap-kejap tengok cermin kan. Kan ada handphone, tengok handphone, selfie. Kau nampak tu ingat mati. Boleh 20 kali sehari, besar pahalanya. Dapat pahala mati syahid, walaupun tak pergi perang. Uban luar biasa ni uban. Disebut rusulul manun, utusan kematian. Kad jemputan, ingatkan kita, bagus. Ini kita selalulah ingat mati macam-macam cara. Ziarah kubur, ada orang buat kubur depan rumah. Orang dulu banyak kubur depan rumah. Kat kampung saya bersepah tu, turun tangga kubur. Tak tahu kubur betul ke, dia pacak nisan ke, tak tahulah kan. Apa pasal tu? Ingat mati. Supaya ingat mati. Itu kelebihan ingat mati tu bagus. Dia memutuskan segala rancanganmu. Pelik-pelik angan-angan tinggi tu memang potong habis lah biasanya. Disebut dalam hadis, aksiru min zikri hadhimil ladzat. Nabi yang suruh, perbanyakkanlah kalian mengingat hadhimil ladzat, sesuatu yang memotong segala kelazatan. Apa dia? Al-maut, mati. Bila ingat mati je, semua kelazatan hilang. Doktor kata awak ada tinggal 3 hari je, kau bagi makan apa pun tak lalu lah. Bila tahu nak mati, kau bagi makan apa pun potong habis. Seperti disebut dalam kitab Ihya, ada satu orang perempuan minta mak cakap, gemuk, perempuan gemuk, mandul pula tu, wah berubat sana sini, nak anak tak dapat. Isteri raja, perempuan isteri raja, saya ingat perempuan isteri raja. Tapi dia gemuk, kemudian tak dapat anak, berubat dengan macam-macam tabib, semua tak jalan. Macam-macam dia makan, semua tak jalan. Dalam jumpa satu tabib special, tabib tu cek apa semua. Minta maaf cakap, tuanku, ikut ilmu saya ni, tuanku tinggal 40 hari je tuanku, umur tuanku. Kata 40 hari je lagi. 40 hari je. Minta maaf cakap ni kan, tapi itulah, buatlah apa yang patut kan.
40 hari lagi tuanku. Wah, sedih permaisuri dengar. Raja pun sedih. 40 hari tak lalu makan. Dia bagi tak ada bahasa apa pun. Sampai kurus. Tunggu hari ke-40, masuk hari 41, tak mati pun, dia kata. Dia panggil tabib kan. Tabib, korang bohong ke apa ni? Isteri beta, permaisuri tak mati pun dah hari 41 ni. Kau kata 40 hari kan? Sebenarnya tuanku, psycho je tu. Psycho je sebenarnya. Sebenarnya yang saya detect, isteri tu aku ni terlalu gemuk sehingga lemak menutup rahim. Itu yang tak lekat-lekat. Jadi sekarang isteri tu aku dah kurus, dah slim, dah cantik. Silakan bersama. InsyaAllah dapat anak. Betul, bersama dapat anak. Tu cerita je. Ingat mati ni bagus kadang-kadang. Jadi dia memotong segala kelazatan. Tapi itulah, jangan sampai ingat mati sampai tak nak pergi kerja. Ada juga orang saya jumpa gitu, salah faham. Ingat mati sampai tak nak pergi kerja. Padahal dia jawatan tinggi dah, manager apa satu, Petronas apa satu. Punya takut ingat mati ni, tak apa Ustaz mana ceramah, betul lah, bagus. Tapi dia punya pemahaman tu, ingat mati, saya nak Umar ingat mati, tapi dia boleh jaga tadbir negara lagi. Setakat Petronas apa ada, negara dia tadbir, dia ingat mati. Kena faham. Rasulullah yang paling ingat mati. Tapi satu dunia dia tadbir kan. Jangan silap, ingat mati jangan sampai depresi. Takut nak pergi kerja pun takut. Duduk zikir tak nak kerja. Jangan. Buat macam biasa. Buat macam biasa. Sebab kerja tu pun satu ibadat. Pergi kerja pun satu ibadat. Kita keluar rumah pergi kerja tu Allah suruh. Dalilnya dalam Quran, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila telah selesai solat, bertaybaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah, cari kurniaan Allah. Allah suruh cari rezeki. Dia suruh kita keluar rumah ni nak tunaikan ayat itu, nak tunaikan perintah Allah. Maka kita keluar dapat pahala ibadat. Kalau mati masa tu, mati dalam ibadat. So jangan takut, pergi kerja. Takut mati, betul, pergi kerja. Sebab kerja kau ibadat, dia mati dalam ibadat. Kalau nak mati, matilah, mati dalam ibadat. Asalkan kerjanya betul. Jangan kerja yang melanggar syariat. Baik, kemudian apa lagi tu? Dan bahawa ingatkan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Memang bukan, kita tak boleh nak ikhtiar mati ni. Ada orang bunuh diri nak mati tak mati. Terjun bangunan suruh ingat nak mati, lala cacat lagi teruk. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Memang rugi, menyesal lah orang yang tak ada persiapan untuk mati. Jadi kita kena tahu, pertama, mati datang anytime, mengejut. So apa persiapan kita? Apa patut kita buat? Paling bagus saya kata, pastikan kita tidak maksiat, nombor satu. Persiapan paling penting, pastikan kita tidak maksiat. Sebab kalau nak mati, biarlah dalam keadaan tidak maksiat. Ada orang bangga mati hari Jumaat, bangga mati hari malam Jumaat. Bagus, tak nafikan, memang ada hadis. Mati malam Jumaat bagus, mati hari Jumaat bagus. Itu antara senarai orang yang mati syahid. Memang hebatlah, bangga. Tapi ramai juga Nabi mati apa tuan-tuan? Nabi kita. Hari Jumaat ke? Hari Senin. Hari Selasa ni ramai ulama meninggal hari Selasa. Imam Syafi'i hari Rabu. Imam Syafi'i hari Jumaat. Tapi ulama dan standar ulama yang mati hari Selasa cukup ramai, sehingga terkenal disebut hari Selasa hari kematian ulama. Kerana terlalu ramai ulama mati hari Selasa, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar boleh je nak ikut Nabi. Dia boleh doa, ya Allah, Nabi mati hari Senin, aku pun nak mati hari Senin lah. Tapi dia fikir, aku siapa, dia siapa, takkan nak sama label. Tak apalah, aku second day lah. Hari Selasa, tak kisah. Mati hari apa pun tak kisah. Mati yang terbaik ialah di hari kamu mati, kamu tidak maksiat. Tak kisahlah hari apa pun kau nak mati. Janji ketika mati kita sedang ibadat. Mati husnul khatimah. Itu mati paling bahagia, mati paling mulia. Itu penting. Tapi kalau dapat pula hari Jumaat, Allah, luar biasalah. Dapat hari Jumaat tengah semayang pula. Macam
Macam tu ayah kepada Habib Syekh Hasegaf tu, Habib Syekh yang apa, Habib Syekh Hanana tu kan. Ayah dia tu Habib Abdul Qadir Hasegaf, imam masjid, meninggal ketika sujud terakhir hari Jumaat jadi imam dalam masjid. Allah. Habib Abdul Qadir bin Abdul Hasegaf jadi imam, meninggal sujud terakhir hari Jumaat, solat Jumaat dalam masjid. Apalagi dah ada dalam masjid, tempat termulia, dah lah hari Jumaat, hari termulia, dah lah dalam solat, ibadat termulia, solat Jumaat pula tu dah dalam sujud, keadaan rukun termulia. Nak apa lagi? Allah Akbar. Susah nak cakap tuan-tuan. Tapi ada. Allah pilih kita. Ya. Jadi buat persiapan. Antara persiapan, pastikan kita tidak maksiat dan tidak berada di tempat maksiat. Ya. Persiapan pertama, pastikan kita sentiasa tidak maksiat dan tidak berada di tempat yang tempat maksiat. Walaupun kita tak maksiat, tapi berada di tempat maksiat pun masalah juga. Kan? Kita masuk sehingga dekat pergi bank, na'udzubillah, bank konvensional. Bank konvensional, bank tempat orang main riba tu, kan? Pinjam 100 kena bayar 200, kan? Riba apa semua. Tempat berlaku riba ni tempat yang dilaknat. Ya. Dalam hadis sebut la'anallahu akila riba wa mukilaha wa katibaha wa syahidaha. Allah melaknat, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang makan riba dan yang beri makan riba orang lain dan yang mencatat transaksi itu, yang kerja kerani, kerja bank, dia tengah catat, dan yang menyaksikan, yang hadir tengok situ, tunggu giliran, kan, duduk dalam bank. Sehingga fatwa ulama, antaranya Mufti Haji Khalil Melaka ni, lalu depan bank pun termasuk. Sebab kita lalu kita tengok. Masuk saja dalam bank, kita dianggap menyaksikan transaksi riba. Kaunter tu, kaunter ni, kaunter tu, ni pinjaman, pinjaman peribadi, pinjaman rumah, semua dengan interest, dengan loan yang tidak Islamik, yang semua ada riba. Dan kita anggap itu normal hari ni. Anggap normal. Tapi nak pinjam siapa lagi? Bank tu nak minta duit kau tak bagi. Dia kata macam alasan, alah pula. Aku dah pinjam sana pinjam sini tak nak. Adik-adik balik tak tolong. Apa ni boleh tolong? Bank lah. Dia kata tu darurat. Satu, dulu tak ada bank Islam, sekarang dah ada bank Islam, dah ada Islamic loan. Kenapa tak cari tinggi lah dia punya apa punya? Dia punya apa? Tinggi apa, ada pokoknya memang ada beza lah kan. Kalau tengok Islamic agak mahal sikit, konvensional memang beza. Atas sikitnya hal, alah, dah ada pilihan tak nak. Dia lebih, itu kata, ingat hidup dunia ni 60 tahun, 600 tahun tu. Kau tak tahu ribanya pasal besok di akhirat terburai perut ni. Menyala-nyala api dalam usus kita ni. Nabi nampak malam Isra dan Mi'raj. Satu orang heret usus dia gulu gini. Usus dia. Na'udzubillah min zalik. Makan batu, berenang dalam sungai darah, macam-macam. Riba dengan ramai. Allah istiar perang. Tak ada Allah istiar perang kan. Kau tak sembahyang, Pak, tak ada. Allah tak marah nau, istilahnya. Kau tak bayar zakat, tak apa hal. Allah tak kata, Allah tak marah nau, kita katakan. Kau tak apa, kau tak puasa, tapi yang Allah isytihar perang. Siapa dia? Orang main riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illa taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah dan Rasul isytihar perang. So kita bermusuh dengan siapa sekarang ni? Siapa yang main riba ni, pinjam bank suka-suka tanpa ikut Islamic loan ni, kau berperang dengan siapa ni, tahu tak? Bukan dengan Rusia, bukan dengan Ukraine, kau dengan Allah Rasul. Musuhmu sekarang Allah Rasul. Kira-kira selamat tak? Kira-kira selamat tak? Agak-agak boleh dapat syafaat Nabi ke? Dah kau bermusuh daripada dia, bertahun-tahun cari gaduh, bertahun-tahun berperang dengan Allah dan Rasul. Ini Quran cakap dua lah. Dan kalau ikut hadis, satu lagi memusuhi wali Allah. Dalam hadis, siapa memusuhi waliku, aku isytihar perang kepada dia. Jangan main-main dengan wali Allah, jangan main ni riba. Kalau boleh elak. Tu orang takut. Ya Allah. Jadi mati dalam bank. Ya Allah Akbar.
Kita tak main, kita datang jumpa kawan je contoh kan. Ada nak barang ke apa, atau memang anak kita kerja situ, nak minta kunci rumah, mati sakit jantung. Dalam bank memang tak main riba, tapi sedang menyaksikan transaksi riba. Itu persiapan, elakkan. Elakkan. Kalau nak keluar ATM pun carilah bank-bank yang Islamik lah, bank Islam ke, yang ada Islamik lah, sedaya upaya lah. Kita cubalah. Kalau pun terpaksa, cepat-cepat, takut mati kat sini je. Kalau lalu pun cepat-cepat lalu. Jangan duduk borak lama depan bank ni kan. Tak ada kerja, elakkan. Itu termasuk su'ul khatimah juga. Su'ul khatimah. Kemudian apa lagi persiapan mati yang boleh kita buat yang mudah-mudah? Sentiasa berwuduk. Selalu saya pesan, keluar rumah atau bila-bila masalah, kalau boleh sentiasa kekalkan wuduk. Anytime ada wuduk, batal cepat-cepat ambil. Batal cepat, apalagi nak keluar rumah. Apalagi nak keluar rumah, pastikan ada wuduk. Sebab wuduk ni dalam hadis sebut, dalam riwayat-riwayat ulama sebut juga, antara Jibril akan turun pada untuk mengunjungi kematian orang yang mati ada wuduk. Jibril yang turun. Tuan-tuan bayang, kalau Jibril turun, dia turun seorang ke? Dia ketua. Dia turun mesti ramai malaikat escort dia. Maka siapa yang mati ada wuduk, malaikat yang begitu ramai, bahkan Jibril ikut menziarahi jenazahnya. Maka insya-Allah ini husnul khatimah. Kita mati dalam keadaan wuduk. Bila kita wuduk, anggota kita sentiasa bertasbih. Bila kita ada wuduk, anggota kita ni sentiasa bertasbih, dan pahala tu kita dapat. Bila kita mati dalam wuduk, mati sedang ada tasbih, sedang berpahala. Ini paling mudah lah bagi saya untuk persiapan mati. Dia kata buat macam-macam lagi lah kalau nak ikutkan. Yang penting yang tadi itu. Semoga Allah kurniakan kita husnul khatimah. Di samping selalu minta pada Allah husnul khatimah. Macam doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa lagi? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Selalu minta tu. Kita lepas sembahyang. Dalam hadis disebut Iblis berkata, qasama zahri man sa'alallaha husnal khatimah. Mematahkan tulang belakangku orang yang memohon kepada Allah husnul khatimah. Jadi Iblis memang cukup geram tu. Bila kita doa minta husnul khatimah, apa jadi kat dia? Lumpuh dia. Patah tulang belakang. Mematahkan tulang belakangku orang yang memohon kepada Allah husnul khatimah. Setiap kali kita doa itu, tak tahu apa jadi Iblis terteriuk dia. Itu digeram tu. Na'udzubillah min zalik, yang sampai kita dapat su'ul khatimah. Moga dikurniakan husnul khatimah. Dan dalam tasbih dan zikirmu itu dibagikan kepada 10 bahagian. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca lepas sembahyang. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang bersendirian sahaja. Maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah. Di tangannya lah, yang ini di dalam kekuasaannya lah. Tangan dipahamkan, diterjemahkan. Tangan kita terjemahkan kuasa, kudrat. Kita Asy'ariyah, kita ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab tauhid Asy'ariyah, kita tak terjemah tangan. Tapi sebenarnya kalau faham tak apa, boleh je tangan tu. Sebab cuma kalau faham, cuma banyak orang tak faham. Bila sebut tangan kan dia faham tangan macam kita ni, ada jari, sudah. Sebab kita ni memang tak, bukan kita lah, orang kita insya-Allah tidak. Kan? Tentu kita, kalau saya sebut saya ini kelas ni ada berapa orang kaki tangan? Ada berapa kaki tangan? Kita semua faham, tak ada masalah kan? Kita faham, orang lah staff, bukan kaki dan tangan. Kalau kena budak darjah 1 dengar sini, kaki tangan 1, abang kata 2, abang ni 2. Ini ada beratus kaki dan tangan. Kan masalah. Ini yang berlaku masalah akidah umat Islam hari ini. Tak reti bahasa. Bila sebut tangan, dia faham tangan betul. Di tangan Allah.
Sahabat tak pernah masalah pun. Bila Quran kata yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas, sahabat tak ada masalah pun macam kita tadi. Kita ada 100 kaki tangan di sini. Semua tak ada masalah. Semua mengaji, semua sekolah, semua orang IQ tinggi. Sahabat semua IQ tinggi. Tiba orang kendian ni. Sudah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk bersila atas aras. Sudah. Dia faham betul-betul bersila atas aras tu. Atas langit tu. Sahabat tak ada masalah pun macam kita lah. Siapa yang menduduki jawatan Ketua Menteri sekarang? Padahal CM tengah berdiri tu. Kita kata yang menduduki jawatan, yang menduduki atau sedang menduduki apa lagi? Peperiksaan SPM. Padahal budak tu semua tengah jogging mah. Contoh kan. Calon-calon SPM sedang dia orang tengah berjogging. Tapi bila kita buat pemberitahuan, inilah calon-calon yang menduduki duduk. Bukan duduk pun, tengah jalan tu. Kita semua tak ada masalah bahasa pun. Bagi kita orang sekolah. Yang masalah biasa budak tak sekolah ni. Atau orang sekolah tak habis. Dia yang pening sikit. Bapa saya ialah guru besar di sekolah sekolah menengah. Dapat budak orang tak sekolah, berapa besar bapak kau? Aduh. Besar macam gajah ke? Aduh, pening kalau jumpa macam ni lah. Kan? Saya ngaji tinggi tau. Saya ngaji tinggi. Berapa tingkat sekolah kau? 10 tingkat. Aduh, pening lah. Padahal kita, universiti kita terlantai je macam ni kan. Ini pengajian tinggi tuan-tuan ni. Kitab ni tuan-tuan. Tinggi apa? Tak terlantai je. Sudah. Jumpa orang macam ni kan pening. Ini yang berlaku dalam tauhid hari ni. Itu yang muncul mazhab Asy'ariyah, membenteras benda ni semua. Terpaksa wujudkan. Orang kata bid'ah, yang terpaksa nak macam mana? Kau tak kerti bahasa. Kalau tak sesat kau nanti. Ya. Memang kena buat. Muncullah takwil tu. Tangan kita takwil kepada kudrat. Ya, kuasa. Apa lagi? Macam-macam lah tuan-tuan boleh tauhid tuan-tuan tahu. Ya. Ini bagus. Di tangannya, orang faham tak ada masalah. Mana dia dalam kudratnya. Kekuatan, kuasanya, segala kebaikan. Ya, semua benda baik Allah yang pegang. Allah boleh beri siapa Allah nak. Sejahat-jahat manusia pun Allah boleh beri dia jadi baik. Sekelip mata Allah boleh ubah orang sejahat mana pun jadi baik. Sayyidina Umar sejahat-jahat orang ketika dia nak bunuh Nabi SAW. Kalaulah dia berjaya bunuh Nabi, dia sejahat-jahat orang. Tapi apa jadi? Sekelip mata berubah jadi orang terbaik di atas muka bumi. Berbaring di samping Nabi sekarang di pusara. Allah boleh buat. Sekelip mata. Kalau di tangan dia, di genggaman dia, di dalam kudrat dia, suka dia je boleh buat siapa. Aku boleh ubah siapa yang pun nak ubah. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini biasa kita baca 10 kali lah. Dalam hadis sebut 10 hingga 100. Banyak kelebihannya kan. Antaranya dapat pahala memerdekakan hamba, bukan calang-calang hamba, hamba dari anak cucu Nabi Ismail. Pahala dia tu 10 kali kita baca. Lepas sembahyang 10 kali dapat pahala memerdekakan 10 orang hamba, bukan calang-calang hamba dari anak cucu Nabi Ismail. Hamba biasa je, kalau kita bebaskan pun dah besar pahalanya. Nabi bila kempen pembebasan hamba, Nabi kata siapa memerdekakan seorang hamba, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Sahabat yang ramai hamba betul-betul bebaskan hamba. Dah kau balik kampung, dah balik. Ramai. Termasuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf, diriwayatkan sampai 30,000 orang hamba dibebaskan. Dia kaya 30,000. Beli mahal tu. Hamba kan free tu kan. Beli. Kadang-kadang dapatlah free kalau menang perang kan, dapatlah free agihan kan. Tapi biasa beli. Tapi bila Nabi galakkan bebas, kau nak bebas dari neraka tak? Ada hamba bebaskan. So dia balik. 30,000 orang kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, jutawan sahabat ni kan. 30,000, bayangkan tu. Allah. Dah balik kamu, balik. Yang beli tak tahu apa tu. Yang tinggal kat rumah kerja ada lagi. Tak habis tu. Itu yang dia lepas suruh balik kampung free tu, 30,000 orang tu tak masuk yang kat rumah untuk kerja lagi, tak ada lagi. Allah, tu sahabat semangat.
Kita mana ada hamba sekarang, kemungkinan akan ada kalau kita menang perang lah. Contoh kita perang lawan mana orang kafir kan, menang. Besok golongan wanita dan kanak-kanak automatically jadi hamba. Hamba ni masih akan wujud. Belum tutup lagi cerita hamba, tuan-tuan. Sebab dalam fiqh ada bab dia lagi masih kita baca, tapi hujung belakang. Ulama selalu sebut letak bab hamba belakang sekali. Sebab dah tak ada lama dah hamba ni. Sebab asyik kalah je perang, kita jadi hamba je. Kalau kita lawan kafir menang. Golongan yang pasti jadi hamba kanak-kanak dan wanita. Tu confirm. Yang kafir lah confirm jadi hamba. Yang dewasa laki-laki dimusyaratkan. Sama ada nak dibunuh, kalau membahayakan bunuh, ataupun kita minta tebusan. Telefon mak bapak dia kan, ni anak kau, kita dah nak bayar. Dapat sikit duit, dapatlah duit kita, income Islam. Ataupun tengoklah, kalau ikut perkenan sultan nak pergi anugerah, tak apalah, anugerah better, bebaskan. Moga mereka tu hutang budi dapat set pada kita. Itu apa, kalau orang lelaki kafir dewasa kalau jadi tawanan perang. Tapi itulah, agak-agak menang tak kalau kita perang. Tapi bab tu masih dipelajari tau. Bab kitabul apa, itqi, bab tentang hamba lah, jenis-jenis hamba ada lagi sampai sekarang. Baca kitab-kitab mereka belah ujung. Tapi tu dah mana nak dapat hamba, habis tak boleh amal lah. Boleh amal zikir ni. Nak bebas dari neraka, memerdekakan hamba, bukan hamba biasa, hamba dari keturunan Nabi Ismail lagi. Simple je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kalau boleh 100 lagi hebat. Mana lepas sembahyang 10 dah 50. Ceklah waktu lain amal 50. Dan antara kelebihannya lagi, dia menangkal daripada syaitan, gangguan-gangguan dan sebagainya. Jadi macam peninding. Kalau diamalkan setiap hari 10 kali, setiap lepas sembahyang 10 kali, kalau boleh 1 hari sampai 100, juga termasuk amalan pendinding. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ini juga selalu diberikan dalam hadis, disebut siapa baca 100, disuruh baca 100 kali setiap lepas zuhur. Itu apa, mendatangkan rezeki. Ini amalan untuk magnet rezeki. Kalau kita sempit-sempit rezeki, amalkan la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali setiap zuhur, setiap lepas zuhur. Dan hadis sebut begitu. Untuk tarik rezeki. Ada lagi beberapa kelebihannya, tapi itu yang masyhur lah. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Gagah, Tuhan yang memiliki segala langit dan bumi, dan barang yang antara keduanya, Tuhan yang Maha Gagah lagi mengampuni. Terus keempat, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini semua zikir-zikir ni banyak kelebihannya, hampir sama kelebihannya tuan-tuan. Dia semua di awal dengan la ilaha illallah. Itu saja dah cukup sebenarnya. Ada sahabat buat maksiat, jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya dah buat maksiat. Nabi termenung. Saya dah kacau satu perempuan, cuma saya tak zina dengan dia je. Mana selain dia dah buat yang dia dah kacau perempuan lah, tapi dia kata saya tak berzina. Yang mana saya tak berzina dengan dia, cuma saya dah kacau dia. Nabi termenung. Apa saya patut buat, ya Rasulullah? Dosakah saya? Hukumlah saya, ya Rasulullah. Sahabat ngadu, satu orang sahabat, hukum saya, ya Rasulullah. Tapi saya tak berzina, saya cuma perempuan, rengang-rengang orang kata kan. Nabi termenung. Tak tahu nak cakap apa kan. Tak ada wahyu, belum ada hukum masa tu. Lalu sahabat tu nangis pergi. Nabi tak cakap apa kan, dia pun balik, nangis-nangis balik. Tiba-tiba turun wahyu. Sahabat tahu dah Nabi turun wahyu kan, peluh apa semua. Tu dia kata, kejar, bagi tahu orang tu. Cakap dengan dia, Quran beritahu innal hasanati yuzhibnas sayiat. Nabi baca ayat, aqimis solata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayiat, zalika dzikra lidzakirin. Sampaikan begitu. Hasanat memadam sayiat.
pahala memadam dosa. Mana dia telah terlanjur buat dosa kecil lah, itu belum, sebab bukan zina dikira dosa kecil. Kalau zina tak kena ada hukuman dia. Kalau dosa kecil cukup taubat, cukup ganti cepat-cepat buat baik. Begitu dia, buat baik cepat-cepat. Buat carilah hasanah. Kata Nabi, cari hasanat. Buatlah benda yang ada pahala, buat cepat-cepat. Itu hasanat akan cover, akan padam dosa-dosa. Sahabat yang dengar ramai dia, ya Rasulullah, itu untuk dia saja ke? Terlanjur buat dosa, cek pahala. Pahala yang kita buat memadam dosa. Tanpa perlu istighfar, istilahnya kan. Tanpa perlu istighfar. Mata tengok maksiat, lepas tu kita baca Quran, padam dah, selesai. Ini dosa kecil ya. Kalau dosa besar tak cukup. Dosa besar dia mesti 3 syarat tu. Ini dosa-dosa kecil yang selalu kita, paling banyak dosa kecil sebenarnya kita tak perasan kan. Tengah makan kat kedai, dengar orang ngumpat. Oh, sedap pula layan kan. Dengar orang ngumpat. Apa kita nak dengar? Terdengar. Aduh, habis masuk kereta dengar pula Quran. Padam dah balik tu. Gitu. Mudahnya. Ahadhihi lahu khassah, kata sahabat. Ini ayat untuk dia saja ke? Tak, untuk semua. Bal lakum jami'an, untuk semua orang. Oh, seronok sahabat. Cari pahala begitu. Maka ada satu sahabat bertanya, aqaulu la ilaha illallah minal hasanat? Satu orang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ucapan la ilaha illallah tu pahala? Oh, kata Nabi, bal hiya afdalul hasanat. Itu la ilaha illallah afdal hasanah. Sebesar-besar pahala tu ucapan tu. Sebab kata ulama, setiap kali kita terlanjur buat dosa, cepat-cepat la ilaha illallah. Itu sebesar-besar, seafdal-afdal hasanat yang melebur dosa. Dalam hadis sebut, siapa mengucapkan la ilaha illallah, memejamkan matanya, bebas dia dari api neraka. Dalam riwayat lain, la ilaha illallah, dipanjangkan la itu untuk mentakzimkan kalimah ini, maka 4,000 dosa-dosanya diampun Tuhan. 4,000 dosa diampun Tuhan. Bahkan kata guru saya, 4,000 dosa besar. Kata guru saya lah, 4,000 dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa kecil yang cakap itu kehebatan la ilaha illallah. Nampak sebab simple, tapi dahsyat. Ini kunci syurga. Siapa mati boleh sebut ni, confirm dah dapat kunci dah. Confirm dah dapat kunci dah dapat sertifikat dah pegang. Siapa mati mengucap ni lah. Tapi bukan makna yang mati senyap je tu tak dapat. Itu cerita lain. Itu sangka baik, insya-Allah dapat juga kot. Tapi yang dah sebut confirm dah dapat sertifikat dah. Dapat kunci dah, kunci syurga dia. Allahumma ja'alna minhum, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu sudah pasti. Apa yang tak sebut, wallahu alam. Insya-Allah lah, kalau dia orang baik kan, insya-Allah. Apa lagi dalam hadis lain? Hadis qudsi, Allah sebut la ilaha illallah husni. La ilaha illallah ni benteng aku, kubu. Wa man qalaha dakhala husni, siapa mengucapkannya dia masuk dalam kubuku. Wa man dakhala husni amina min azabi, siapa sudah masuk dalam kubu aku, maka amanlah dia dari siksaanku. Itu siapa boleh sebut la ilaha illallah 70,000 kali seumur hidup, sudah dia dah tebus diri dia dari api neraka, kata ulama. Seumur hidup mesti ada rekod 70,000 dah sebut la ilaha illallah. Tak kisahlah 1 hari 100 ke. Kira agak-agak kalau 1 hari 100 berapa tahun perlu dapat, mana dapat 70,000 kan. Ada ulama hari-hari 70,000. Dan ini telah terbukti, walaupun ini bukan hadis, tapi ini daripada penelitian ulama, dan telah terbukti memang betul. 70,000 ni kalau kita ada simpan rekod 70,000 untuk kita, kalau ada 2 boleh hadiah kat orang. Kita dah 140,000 contohnya kan. Separuh untuk kita, separuh untuk mak kita contohnya, boleh hadiahkan. Ya Allah, pahala 70,000 aku baca ni, aku hadiahkan untuk siapa gitu. Ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Hebat zikir la ilaha illallah. Di sini ada tambahan-tambahannya lah.
Kalau kita sedang Allah kata ini masuk benteng kan, bila baca la ilaha illallah kita masuk benteng. Mana bila ada musibah ke apa, ribut ke apa semua kan, baca ni zikir la ilaha illallah, insya-Allah kita selamat. Sebagaimana disebut dalam kitab Fadilat Zikir Maulana Zakaria tu kan, satu orang raja kafir, raja zalim, dalam kafir zalim, penyembah patung, kemudian rakyat dia golengkan dia, tangkap dia, sumbat dia dalam tempayan, nak rebus dia. Dia punya takut, dah panah ni, air dah menggelegak kan, dia dah apa? Dia mati dah. Jadi sok aku dengan dia. Dia terus dia seru tok pekong ni semua tak datang. Siapa nak datang? Lala dia teringat satu Tuhan yang aku belum suruh, Tuhan orang Islam. Maka dia baca la ilaha illallah, la, dia pekik dalam tu, la ilaha illallah. Dah tutup ni. Apa jadi tuan-tuan? Bila sebut la ilaha illallah, dia kafir ni, masih kafir. Tapi ketika dia baca dia Islam lah sebenarnya kan. Datang angin puting beliung, melanda kawasan tu, maka dengan dia punya tempayan tu terangkat ikut angin sampai terdampar di sebuah pulau. Dia dalam tu masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak sedar. Boom, jatuh satu pulau yang dihuni oleh orang asli pulau tu kan, semua kafir dalam pulau tu. Tengok dia dalam tempayan tengah beratib la ilaha illallah, buka tengok dah aman. Orang bertanya dia pun cerita satu pulau masuk Islam. Satu pulau masuk Islam. Semua berucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hebat. Itu disebut dalam kitab Fadilat Zikir, tuan-tuan boleh rujuk. Hebat, terlalu banyak cerita tentang la ilaha illallah. Yang penting kita amal. Dalam sembahyang kita dah baca, tapi fahamkan maksud dia. Kalau kita ngaji tauhid, ini yang kita diajar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fahamkan sungguh-sungguh. Kata Imam Sanusi, fa'alal aqil, orang berakal, orang bijak, dia akan memperbanyak ucapan ini. Sambil direnung maknanya kan, la ilaha, apa maksudnya? Nak makan ubat, la ilaha illallah, bukan ubat kasih aku sembuh. Allah suruh makan, tapi dia yang kasih sembuh. Aku tak makan pun boleh sembuh, takkan Allah yang suruh, umpamanya gitu. Tapi diekspresikan dengan ucapan la ilaha illallah. Setiap apa pun, nak buat apa pun, ucap selalu. Maka kata Imam Sanusi, dia akan melihat fa innahu yura lahu minal ajaib ma la yadkhul tahta hasr. Maka akan diperlihatkan kepada dia, orang yang selalu mewiridkan la ilaha illallah dengan merenung maknanya. Siapa yang dah ngaji tauhid faham, dia akan tak sama dah. Dia orang lain sebut la ilaha illallah kosong, dia sebut dengan isi. Selalu buat begitu akan melihat keajaiban yang tak terhitung banyaknya. Bukan sikit, bukan satu, bukan dua. Kau akan nampak keajaiban. Ini sudah banyak dibuktikan. Ni wali-wali tu gitu, zikirnya la ilaha illallah, roboh tembok. Sahabat-sahabat dalam perang tu ucap tu je la ilaha illallah, bergegar istana kaum kafir. Banyaklah cerita tu. Hebat. Nampak simple je lah komannya zikir. Jangan main. Yang koman tu lah yang hebat. Dan seterusnya diaturkan oleh beliau. InsyaAllah sampai sini dulu. Yang ketiga yang keempat. Yang keempat subhanallah alhamdulillah. Ada juga la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, yang terkenal sebagai al-baqiyatus shalihat. Zikir yang keempat ni disebut dalam Quran, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa al baqiyatus salihat? Zikir ni lah sesuatu yang kekal, yang baik. Al baqiyat benda-benda kekal, as-salihat yang baik-baik. Ini semua kekal. Kita baca kat sini Allah tumbuhkan satu pohon dalam syurga kita, syurga kita. Itu pokok tu kekal. Kata Nabi Ibrahim, antara wasiat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah SAW, tanah syurga ni subur, dan dia punya tanaman-tanamannya ialah ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir khas, zikir lagi tapi digabung, banyak digabung, banyak. Itu pahalanya luar biasa.
ya, dan pahalanya kekal, kita akan jumpa di akhirat. Ya, selalu-selalu sebut, amalkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Antaranya lagi dia juga jadi kafarah. Kalau kita masuk masjid sepatutnya kena sembahyang tahiyatul masjid. Tapi kalau tak sempat, tetap kena bayar denda. Dendanya ni, dia boleh cover tu kesalahan itu. Kita bayar denda pakai ni, denda ke tahiyatul masjid. Ataupun ketika baca Quran kita nampak gambar masjid dekat ayat-ayat sajadah dipanggil kan. Sepatutnya kena sujud. Tapi kalau malas sujud, ataupun tak ada wuduk nak sujud, baca ni, cover dia. Sebab penting sujud tu. Tapi kalau tak nak, dia punya kafarah ayat ni, apa zikir ni. Dan insya-Allah sampai situ dulu. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita di bulan Rejab yang berbaki ini, di hari 27 Rejab ini, hari Isra dan Mi'raj. Sama-sama kita mengenang balik peristiwa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira juga di hari ini. Nabi sangat gembira, sangat bahagia. Bayangkan pagi ini, hari ini, macam mana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, malam tadi baru jumpa Allah, malam tadi dapat hadiah banyak, dapat hadiah solat. Allah, Nabi kongsi kegembiraan itu dengan solat. Kau orang nak rasa apa kau rasa? Semayang betul-betul, belajar semayang betul-betul. Nanti kau rasa apa kau rasa? Macam mana lazat aku bual jumpa Allah, kau boleh rasa, kau orang boleh rasa dengan kau solat betul-betul. Jadi pelajari solat betul-betul, hukum hakamnya, tak ada bor ayatnya. Nanti apa kau rasa, kau orang rasa. Allah. Sehingga Nabi kata as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang yang kau orang dapat ni mi'raj kamu. Itulah mi'raj orang mukmin. Aku dah mi'raj, aku dah rasa, kau orang nak rasa sembahyang betul-betul. Belajar sembahyang betul-betul. Nanti apa lazat aku rasa sampai tak nak turun ni. Dah turun naik balik, turun naik balik kan sampai 9 kali itu. Itu syok betul. Kamu akan rasa kalau kamu sembahyang betul-betul. Semoga Allah perbaiki solat kita, solat kita yang mampu mencegah fahsyat dan munkar, solat kita yang akan memi'rajkan roh kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.